weather today? Today looks like it will be shower rain with a high of 31 and low of 23 degrees. Amoy, gitu. Thank you. Nak makan? Kat mana tempat makan best kat Putrajaya? Which do you want? Oh, boleh kecek lah ni bahasa Kelantan. Dia buat navigation. Putrajaya tu sini navigation. Putrajaya stop. Kita ada di sini. Tak payahlah. Tak payah. Terima kasih. Tak payah. Stop navigation. Okay. Awak pula yang bunyi tu kan? Dia cari tengok dia gerak. Kita tak suruh pun dia gerak juga. Sebelah pun macam ni. Kita Izzah Selam. KL menjerit. KL gangster. Lawa gambar. Ini kau gambar ini kau. Welcome to Putrajaya. Hai, selamat petang. Welcome to Putrajaya. Penghujung 2022 ni, kita sama-sama celebrate New Year malam ni di Putrajaya. Turn left. Okay, sorry. Bersama PM 10 kita. PMX. Putrajaya always menggembirakan I, walaupun dia sunyi, tak ada orang. Jam lah, Mai. Semua nak jumpa PM ni. Yes, Putrajaya gitu. Apa maksud? Assalamualaikum. Salam hujung 2022. Pada malam ini, tepat jam 7 malam, kita akan berkumpul di Masjid Putrajaya, Masjid Putrajaya, khusus untuk meraihkan malam tahun baru dengan munajat tahun baru bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di sini bersama dengan rakyat Malaysia, khususnya rakyat Putrajaya dan Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya. Jadi sama-sama kita saksikan sebentar lagi. أشهد أن محمد رسول الله. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah berlabuh tirai
tahun Masehi 2022 dan kelazimannya ada perayaan. Kerajaan Perpaduan mengambil keputusan membatalkan kerana pertamanya kita masih bergelut dengan COVID-19 yang belum dapat ditangani sepenuhnya. Kita menyaksikan keluarga kita khususnya di Pantai Timur yang sengsara akibat daripada monsun, taifun dan juga musim banjir akhir tahun dan awal tahun depan yang mungkin akan memberi kesan di Sabah dan Sarawak. Inilah ikhtiar kita. Betapapun usaha kita, kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Maka pusat tumpuan kerajaan perpaduan sekarang adalah untuk mencari segala usaha, meningkatkan segala usaha untuk memastikan ada keyakinan terhadap negara kerana kestabilan. Ada keyakinan kerana sistem politik dan tadbir urus tata kelola yang lebih baik, yang bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Dan tentunya untuk awal tahun depan kita dapat senarai pelabur-pelabur dari Eropah, Amerika, China dan India dan juga beberapa negara sekitar Asia yang akan hadir melihat sendiri perkembangan di Malaysia, dan kita harap ada tumpuan baru yang boleh meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Ini kadang-kadang slogan itu bunyinya memukau tetapi tidak diterjemahkan dalam bentuk amal. Jadi sebab itu kita harus teliti apa maksud kita membuat sedikit anjakan paradigma perubahan daripada cara lama. Ini adalah bagi saya sangat kritikal. Kerana kalau kita gunakan slogan anjakan, umpamanya dalam melihat pembangunan, apakah kita harus izinkan pembangunan dengan gedung raksasa, dengan projek mega, dengan semua kemewahan, tetapi tidak mempedulikan nasib rakyat yang melarat? Mana-mana negara tentunya akan melihat keperluan menjana pertumbuhan. Masjid tentunya lebih besar dan lebih gagah dan lebih indah, tetapi tidak lari daripada asasnya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Maknanya fungsi asal itu tidak berubah. Begitu juga dalam pembangunan. Kita nak bangunkan negara dengan industri, dengan projek-projek, dengan landasan kereta api dan pelbagai. Dan ini satu kemestian. Tetapi janganlah dalam keadaan yang sama seperti mana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Natsir. Jangan sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung dan industri dan projek mega, tapi kita kerobohkan manusia di dalamnya kerana habuan dan perolehan keuntungan bagi syarikat-syarikat besar itu jenuh melimpah rana, tetapi upah kepada pekerja itu terlalu rendah, tidak setimpal ketimbang keuntungan yang mereka peroleh. Kemudian isu yang juga dekat dengan fahaman kita, sikap kita, hidup beragama dan akhlak adalah pastikan bahawa peluang pekerjaan tidak semestinya merendahkan martabat manusia dan merosakkan nilai dan akhlak mereka. Namun sebab itu, kedua-duanya itu harus dilakukan secara serasi dan tidak dikesampingkan satu aspek. Dan ini berbeza. Sejarah gemilang proses pengislaman di gugusan pulau-pulau Melayu ataupun tanah Melayu khususnya atau Pulau Jawa. Kita lihat namanya
apa yang pernah dilakar oleh tokoh-tokoh Islam dan ulama seperti Ibn Battuta yang melawat Perla dan melihat bagaimana proses pengislaman itu berlaku. Kesabaran, kebijaksanaan, hikmah, tidak menolak dan menghukum, tapi senantiasa mengajak menunjukkan kekuatan agama Islam itu. Kita lihat kisah 9 Wali Songo di Pulau Jawa, bagaimana mereka dapat menawan penduduk Jawa dengan pendekatan Islam. Karena pada ketika itu yang menjadi raja-raja adalah raja-raja Hindu dan Buddha. Tetapi tawanan mereka dapat menggamit pertamanya, dan keduanya menawan dan memikat kerana pendekatan dakwah. Kita harus belajar daripada ulama-ulama Islam. Baru-baru ini saya perkenalkan umpamanya karya Syekh Daud Abdullah Fatani, seorang ulama besar Pulau Melayu, yang menulis tentang salat, bunyatul musalli, tetapi menekankan soal keadilan dan menyebut di antara lain tanggungjawab negara Islam ini menawan, menjamin keadilan bagi orang Islam dan bukan Islam. Dan inilah harus menjadi mesej kita yang jelas. Apalagi bila masyarakat bukan Islam di negara kita ini adalah warga negara yang harus dipelihara, dipertahankan hak mereka, sama ada dalam ibadat atau bahasa dan budaya mereka. Nah, ini kestabilan ekonomi utamanya. Tetapi saya yakin insyaAllah sekiranya kita ada sikap yang positif, membawa perubahan, pimpinan politiknya, jawat awam untuk menegakkan sistem yang lebih adil bersemua rakyat negara kita dan menuju ke arah baldatul thayyib untuk para penghafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada Nabi Muhammad bersama dalam Allah dan
اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم